Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asy-syafi' wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini saya bersama dengan sahabat baik saya, Haji Boycott. Lama tak jumpa Haji. Kebetulan Haji ada, saya ajak join sekali lah sahabat. Sebab kita ni mungkin aktivis. Sahabat ni aktivis merangkap orang awam. Jadi kadang-kadang saya nak respon sedikit berkenaan dengan sebenarnya satu sosok ni yang kita kenali dia sebagai pendakwah lah. Kita rasa dia pendakwah kepada orang awam. Syihab ni kan, yang kita rasa saudara Syihab ni dah lama berkesimpun dalam medan dakwah. Saya anggap dia orang yang berilmu lah sahabat ya. Saya sebenarnya tak terpanggil nak buat video ni, tapi disebabkan saya kena buat video ni sebab respon. Sebenarnya saya sebelum ni melihat semalam ada satu kenyataan video yang keluar menyatakan bahawa seolah-olah saya ni ada hantar DM dia, ajakkan pertemuan secara ilmiah, cara baik lah, nak jumpa dan sebagainya. Maka dia respon saya dan sebagainya, dan dia sebut dalam video tu, dia kata, apa benda ni, dia kata kan, apa benda ni Abang Yusuf Hazmi, saya ni sebenarnya tak sukalah Abang Yusuf kalau ambil video sekerat-sekerat, lepas tu Abang Yusuf terus marah dan sebagainya. Macam itulah lebih kurang. Saya rasa kenyataan itu perlu diubah, kerana saya respon kepada dia, saya hantar kepada DM dia kerana apa? Video-video itu dimuat naik oleh dia sendiri di dalam IG beliau, dan sebenarnya dia sendiri telah memuat naik video yang ringkas dan pendek itu. Maksudnya bukan orang lain, bukan orang awam dia. Saya rasa kalau ada video yang penuh, berilah kepada kita. Kalau video tu ada di YouTube, berikanlah kepada kita. Tapi yang saya difahamkan, video-video itu adalah memang dia sendiri potong dan dia letakkan dekat feed. Jadi sebab itu saya ni sebenarnya pada peringkat awal ni sahabat, nak bincang je. Saya cuba untuk berbincang, untuk aturkan pertemuan. Sebab macam ni, saya nak beritahu kepada saudara Syihab, saya ni orang awam dan saya aktivis. Dan ramai masyarakat di luar sana adalah orang awam. Orang yang kadang-kadang macam saya, yang kurang ilmu, kurang bijak, kurang pandai, tidak mempunyai kefahaman agama yang tinggi, tak belajar sampai ke Mesir, tak belajar sampai ke Al-Azhar, tak ada. Ramai orang awam. Sebab itu, perkara-perkara yang kalau kita, saya walaupun orang yang tak bijak sahabat, orang yang tak pandai sahabat, saya tahu, saya sebagai pengamal undang-undang, bila saya nak bercakap soal undang-undang, saya akan bercakap dengan orang yang fasih dengan undang-undang. Dan kalau saya bercakap dengan orang awam tentang undang-undang, ataupun saya bercakap tentang soal kerja yang saya sedang lakukan pada saat ini di dalam persatuan saya, kerja-kerja membenteras aktiviti haram, berlawan dengan judi, berlawan dengan alung, berlawan dengan scammer dan sebagainya, maka ini bukan menjadi satu pembualan yang saya boleh buka kepada orang awam untuk join saya. Sebab itu di Semboyan Malaysia, kita buka ruang kepada masyarakat untuk join kita untuk isu-isu kebajikan saja sahabat. Maksudnya mengajak kepada masyarakat untuk bersama dengan Semboyan Malaysia dalam berkaitan kebajikan. Bila mereka datang kepada kita nak join Semboyan, nak bersama dengan Semboyan, nak sama-sama benteras aktiviti haram, saya tak benarkan. Kenapa saya tidak benarkan? Kerana mereka melihat dalam insiden-insiden video-video saya seolah-olah benda itu mudah. Nampak seolah-olah saya ini untouchable. Maksudnya tidak boleh disentuh, tak boleh ditangkap, tak boleh ni. Sebenarnya hakikatnya saya memahami undang-undang. Sebab itu saya tahu saluran mana yang saya perlu attack, saluran mana yang saya perlu berdiskusi dengan baik, saluran mana saya perlu berbincang, saluran mana yang perlu saya beri tekanan kepada pihak berwajib, saluran mana yang perlu saya minta untuk adakan pertuduhan di Jabatan Perguruan Negara. Kita tahu saluran itu dan kita tahu proses untuk sampai kepada apa yang kita nak capai. Sebab itu, kerja-kerja yang kita buat, kita tak simply mengajak orang awam. Sebab itu, saya lihat, sebenarnya saya tak nak respon lah, tapi sebenarnya saya nak respon juga sebab semalam Syihab telah membuat satu statement yang menyatakan satu, yang kalau Abang Yusuf, kalau Yusuf Hazmi hang nak jumpa saya, hang datanglah jumpa saya kan. Kalau tak silap saya lah ke saya salah kan. Jadi saya kena buka lah video tu, takut saya salah. Jadi kita tak nak lah kita pula jadi orang fitnah orang ni. Jadi kalau tak silap saya, ini video ni. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok Abang Yusuf Hazmi ada mesej dekat Instagram.
yang seolah-olah menegur saya tidak hormat kepada para ulama, dan diambil quote saya yang saya kata apa yang nak disusah gerak-gerak banyak tu mazhab Habib Umar. Cuba buat tengok Habib Umar punya solat memang banyak bergerak, jadi tak ada isu apa besar. Dan abang Yusuf Azmi ni saya pun tak tahu macam mana dia, mungkin dia main suka tengok yang kerak-kerak, dia tak suka tengok benda yang penuh. Dekat TikTok ni macam-macam abang Yusuf Azmi untuk kita ambil dekat feed dia macam mana, kita tengok kat TikTok kat feed dia. Tujuan dia jahat. Saya ni tak pernah mengutuk dan mengeji para ulama, tidak pernah mencaci para ulama. Tidak mencaci para ulama. Banyak dalam video saya kata sayangi Habib Umar. Saya akan sebut bahawa hormati para ulama. Saya dah sebut terima kasih sayangi Habib yang Umar. Yang nak pikut yang pelik-pelik dia dengan tujuan nak jatuhkan orang ni pasal apa. Dan Abang Yusuf Azmi, tolonglah jangan percaya sangat dengan hoax ni. Awak selalu nak pergi terjah orang scam dan sebagainya, tapi takkan benda hoax macam ni ataupun benda yang boleh bincang banyak macam ni pun hang boleh apa dia tak faham. Benda ni mudah je bang. Takkanlah saya ni yang mengaji dekat Al-Azhar kemudian nak ikut para ulama. Saya tak kutuk orang. Lagi-lagi saya selalu sebut dalam live saya, pergi cek banyak, saya kata sayangi Habib Umar kerana dia keturunan Nabi. Yang hampa duduk pergi pening buat video-video plek-plek macam tu pasal apa? Satu lagi ni, Abang Yusuf Azmi, abang kata mesej kat saya, abang DM kat saya, abang kata abang nak jumpa saya, nak minta nasihat. Tiba-tiba abang suruh saya pergi jumpa abang dekat Wisma Semboyan. Abang kata nak minta nasihat saya, tiba-tiba saya kena pergi jumpa abang. Pelik sungguh. Lepas tu abang datang, saya duduk dekat PD, tiba-tiba abang kata abang nak jumpa kat PD. Saya tak berjumpa dalam mesej tu. Tiba-tiba lepas tu berderet mesej abang memberikan nasihat kepada saya. Katanya abang nak minta nasihat kepada saya, tiba-tiba abang pula bagi nasihat kepada saya. Ikutlah abang. Saya tak ada masalah dengan Abang Yusuf Azmi. Saya menyokong Abang Yusuf Azmi, tak ada masalah. Tetapi janganlah percaya sangat dengan provocation budak-budak kat TikTok, budak-budak kat Instagram ni. Ingat, saya bagi tahu banyak kali, saya tak ada masalah dengan Habib Umar. Saya tak ada masalah. Hari tu kita buat video itu, video reaction dengan maksud kita nak belajar sama-sama. Kalau contoh solat Habib Umar itu bertepatan dengan sunnah, kita buat sama-sama, kita ikut sama-sama. Pergerakan yang banyak, adakah ia membatalkan solat? Itu boleh dibincangkan, bahkan boleh bincang dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah pun. Kenapa Habib Umar? Dengar ini satu. Ini apa dia sebenarnya yang cuba nak disampaikan ni? Yang solat ke tu nampak macam gerak-gerak. Tak solat kat awak bodoh sangat, sampai solat dengan tak solat pun tak dapat beza. Saya mazhab Habib Umar. Jangan risau. Bergerak banyak itu adalah mazhab Habib Umar. Ini tujuan dia apa? Cuba dengar. Cuba dengar betul-betul apa yang dia cakap. Kita nak dengar supaya kita tahu apa sebenarnya. Nampak macam gerak-gerak. Ini cara apa? Bodoh sangat, sampai solat dengan tak solat pun tak dapat beza. Saya mazhab Habib Umar. Jangan risau. Bergerak banyak itu adalah mazhab Habib Umar. Pakai hukum akai ke bos? Kita mazhab. Adakah ini orang yang dikatakan memberi sokongan kepada ulama seperti Tuan Guru Habib Umar, ataupun ini adalah apakah body language dan juga percakapan yang sedang ditunjukkan? Boleh fikir sendirilah. Dengan solat ke tu nampak macam gerak-gerak. Tak solat kat awak bodoh sangat, sampai solat dengan tak solat pun tak dapat beza. Saya mazhab Habib Umar. Jangan risau. Bergerak banyak itu adalah mazhab Habib Umar. Pakai hukum akai ke bos? Kita mazhab. Jadi sebenarnya dengar. Saya nak kena tunjuk supaya faham kenapa kita dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni viral satu video. Ini cara solat Habib Umar ketika dia solat. Macam-macam yang dilakukannya. Gerakan yang cukup banyak. Dia sambil solat, dia baca Al-Quran. Pergerakan dia yang begitu selamba ketika solat. Mulut beliau tidak berbunyi ketika beliau membaca ayat-ayat. Saya jelaskan dekat sini. Sebenarnya saya tidak mempunyai sebarang masalah sahabat dengan Syihab ni. Siapa-siapa saja, dan saya bukanlah golongan agamawan, saya bukan para ilmuwan, saya bukanlah orang yang boleh bercakap, bukan arif billah dalam bab Quran, hadis, saya bukan orang ahli fiqh, saya bukan ahli hadis, bukan, semua bukan. Tetapi saya orang awam, saya aktivis, dan saya orang yang mencintai kepada baginda Nabi SAW. Dan saya adalah orang yang mencintai kepada ahlul bait. Saya orang yang nak berkhidmat kepada mereka. Kerana saya khawatir sahabat, nanti di mahsyar nanti, saya khawatir nanti baginda Nabi SAW tanya pada kita, apakah yang kita lakukan ketika
ketika cucu cicitnya dihina? Apa yang kita lakukan ketika cucu cicit dia sedang dicaci, diberikan ruang untuk orang ramai untuk menyebarkan fitnah, tomahan, tuduhan dan hinaan? Okey, saya nak beritahu. Mungkin Syihab ni dia ingat orang-orang awam yang biasa dia boleh perbodohkan, boleh kelirukan. Mungkin dia rasa dia boleh kelirukan pihak yang berwajib. Dia boleh kelirukan siapa-siapa sahaja, orang-orang awam. Tapi orang yang memahami konsep perundangan, orang yang memahami dalam konsep psikologi, dia faham apa yang cuba dibawa oleh Syihab ni. Saya nak beritahu kepada Syihab, awak mungkin boleh menafikan di media, awak boleh menafikan setiap hinaan, perlian, sindiran yang awak lakukan. Kerana apa? Kerana tidak keluar daripada mulut kamu. Tapi kamu membuka ruang dan peluang kepada orang ramai. Okey, saya ambil kepada video yang pertama. Awak cakap tentang solat Habib Umar, pergerakan Habib Umar, dan awak cakap apa? Malam ini kita akan membincangkan tentang solat Habib Umar yang bergerak banyak. Jadi okey, saya nak tanya, tujuannya apa? Dia mudah je. Kalau awak nak berdiskusi, awak nak buat satu talk show program, nak bincangkan, awak ambillah panel ataupun awak menjadi panel. Contohnya ada satu host. Okey, malam ni contoh, saya bagi contoh. Okey, malam ini kita akan membincangkan topik hangat pada malam ini. Kita bersama dengan contoh Tuan Guru atau Doktor sekian-sekian malam ini untuk membincangkan, untuk merungkai atau membahaskan atau pandangan yang boleh menyebabkan orang awam tidak terjerumus ataupun orang awam memahami konsep yang sebenar dalam solat yang betul. Awak jemput panel, awak jadi host. Ataupun awak jadi panel, awak jemput satu host atau satu lagi orang panel. Tetapi apa yang awak buat adalah awak buka kepada publik untuk bincang dengan isu ini. Sedangkan ini berkaitan dengan Habib Umar daripada guru kita. Saya tak pedulilah kalau kamu orang tak suka sekalipun, tetapi saya adalah orang yang pernah pergi ke Tarim, yang pernah duduk di Tarim sekejap pada bulan Ramadan. Saya orang yang pernah solat lepas maghrib dan tunggu di masjid itu untuk bersama dengan nak duduk dalam jemaah itu, nak diimamkan oleh Habib Umar, dan saya duduk pada malam itu. Saya tahu macam mana Habib Umar ini orangnya, akhlak yang macam mana. Saya kalau tengok, saya rasa teruja dengan sikapnya, dengan sifatnya, dengan akhlaknya. Bila kita melihat bukti-bukti yang bahawa dia adalah orang baik, orang alim bagi saya, orang alim. Dan saya rasa orang yang saya lihat adalah orang yang sangat merendah diri, orang yang sangat tawaduk, orang yang meraihkan orang. Bagaimana saya boleh membenarkan ada masyarakat di negara kita, satu orang awam membincangkan satu benda yang tidak perlu dibincangkan kepada orang awam. Jadi saya balik kepada cerita saya tadi. Kenapa awak kena buka peluang untuk bincang dan bahas ini di publik? Maksudnya di publik, kenapa? Melainkan awak jemput panel 1, panel 2, awak jadi host. Atau awak jadi panel, awak jemput satu host, satu panel. Okey, jadi orang awam akan mendengar dan akan boleh memahami. Dan kalau nak berdialoglah dengan orang yang arif billah. Tapi sekarang ni awak buka peluang kepada publik untuk komen. Bila awak buka peluang kepada orang publik untuk komen, apa sebenarnya tujuan awak? Tujuan awak nak menyebarkan untuk orang menjadi tempat platform awak untuk mengata, menghina, menyindir. Tujuannya untuk apa? Jadi ini yang sebenarnya yang membuatkan saya nak berjumpa, nak berbincang untuk hentikan perkara ini supaya tidak lagi berterusan. Dan bila saya DM awak dan sebagainya, maka awak okeylah, kenapa saya jadi marah? Ada video yang terbaru. Video yang terbaru pula awak keluarkan yang di mana mazhab Habib Umar. Habib Umar manalah ada mazhab. Yang kita tahu, kita semua ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi bila awak sebut dalam keadaan awak ketawa, tujuannya apa sahabat? Untuk bagi masyarakat kita ni jadi confuse. Kan? Tertanya-tanya dengan reaksi macam tu kan. Kadang-kadang membuka ruang untuk orang komen. Betul. Benda-benda yang kita tak tahu kan, hakikat dia macam mana kan. Dia lain sahabat kalau dia bagi tahu kan, okey, malam ini kita ingin membincangkan tentang bagaimana yang sebelum ini ramai tuduhan atau tomahan berkenaan Habib Umar sekian-sekian. Lepas tu malam ini kita akan panggil 2 orang panel datang jadi host, dan ada host untuk kita bincang lebih terperinci daripada doktor sekian-sekian. Okeylah. Tapi ini bila dia dalam keadaan ketawa, dalam keadaan macam masa Habib Umar, apa anda tak tahu kah solat tak solat? Ini apa dia sebenarnya sahabat? Ini bukan kesindiran dan memerdi. Ini panel sendiri sahabat. Dia panel sendiri. Jadi saya nampak ini sudah melampaui batas. Jadi saya nak beritahu kepada Syihab, hentikan perkara yang awak sedang lakukan ini kerana awak telah menyebabkan memutarbelikkan keadaan orang awam ni. Awak telah mengelirukan orang awam. Awak telah menyebabkan orang yang kurang ilmu macam saya. Saya ni orang yang macam kurang ilmu, kurang fasih, bukan orang ni. Jadi awak buka ruang kepada saya untuk komen. Awak beri ruang kepada saya untuk komen. Awak beri masyarakat ruang untuk komen. Ini tujuan
awak apa? Lepas tu bila saya DM awak, okey, awak ada keluarkan satu video yang mengatakan Yusuf Hazmi, Abang Yusuf Hazmi, abang tanya saya dengan ilmiah, kata yalah baik nak jumpa saya, tiba-tiba abang post out. Saya post sebab apa? Sebab awak keluarkan kenyataan mazhab Habib Omar, mazhab Habib Omar. Tujuannya apa? Jadi saya hantar, saya share ke story saya untuk berjumpa awak sebab awak tak mau jumpa saya. Sehinggalah awak reply yang terbaru, awak jumpa. Kiranya awak cakap awak tak ada di KL. Awak kata awak ada di Melaka. Saya kata kita jumpa di Melaka untuk kita merungkai persoalan ini, untuk selesaikan benda dengan baik. Tapi di Melaka awak tak reply saya. Sehinggalah saya naik ke dalam story. Saya dapat ini sudah melampau kerana Habib Omar dipermainkan seperti bola oleh awak ni. Jadi saya kena share kat story saya untuk minta pertemuan. Akhirnya awak DM saya balik. Bila awak DM saya balik, awak bersetuju untuk berjumpa dan saya bersetuju untuk jumpa. Lepas tu awak letakkan perjumpaan itu di rumah awak. Kenapa awak nak jumpa di rumah? Saya cakap, saya sanggup datang ke tempat awak, betul? Dan saya sanggup pergi ke tempat awak, betul? Tapi awak cakap, boleh Bang Yusof datang ke rumah saya. Abang datang berapa orang? Saya kata saya datang seorang diri. Tapi jumpa di mana? Ni bang alamat saya. Awak bagi alamat kat mana? Awak beri alamat dekat rumah awak. Kenapa kalau awak rasa awak tidak bersalah dan boleh bincangkan dengan baik, kita bincang di pejabat awak ataupun di restoran berdekatan dengan pejabat awak ataupun di restoran berdekatan dengan rumah awak. Saya dah minta pilihan-pilihan yang saya bagi. Saya tak perlu awak datang ke pejabat saya. Tapi awak tak mampu. Jadi bila awak tak ada tempat pejabat, awak kata pejabat awak di rumah. Tak mungkin saya nak masuk ke dalam rumah awak untuk bincangkan topik yang menjadi topik penting untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau di ke pejabat awak, tempat official punya place. Kalau di pejabat awak, mungkin saya boleh bincangkan dengan lebih, orang kata, details apa yang nak dibincangkan. Jadi kalau saya datang ke dalam rumah awak, katakanlah awak trap saya, and awak kata barang di dalam, contoh, katakanlah ada barang yang kehilangan dalam rumah awak. Ada perkara yang awak cuba nak membangkitkan kemarahan saya. Tiba-tiba berlaku pergaduhan, perintikahan. Apa yang jadi? Saya dalam rumah awak, bukan tempat official, bukan tempat yang tempat yang pejabat, bukan di kedai makan, bukan di open space, bukan. Jadi apa kata jadi? Akan berlakulah tindakan demikian, awak buat laporan polis dan sebagainya. Akhirnya kita ditangkap, maka kita pula yang dituduh. Jadi sebab itu saya minta untuk berjumpa di mana? Di pejabat. Awak tak ada pejabat, saya kata okey, jom jumpa di pejabat saya di Wisma Semoyang Malaysia. Kita ada tempat yang baik, open space, kita ada bilik meeting, kita ada tempat ruangan yang saya rasa cukup, selesa dan tak ada siapa yang mungkin cederakan awak. Dan tak mungkin saya sebagai orang Islam nak mencederakan saudara Islam yang lain. Tak mungkin. Saya nak mencederakan awak, nak pukul awak, tak ada. Buat apa? Awak bukanlah orang yang perlu saya lawan. Tapi awak adalah orang yang perlu saya hentikan. Kalau saya nak gaduh, saya gaduh dengan Along. Kalau saya nak gaduh, saya gaduh dengan gangster, toki judi dan sebagainya. Ini awak ni orang yang saya rasa lebih tajam daripada Along tu. Along ni, dia peras ugut sahabat. Tak bayar, saya pukul sama you, saya ni. Tapi kalau orang yang boleh menyebarkan di ruang media sosial ini, menyebabkan orang ramai untuk menaburkan fitnah, mengherdik, menghina, mencaci, sahabat rasa mana lebih bahaya? Boleh tak sahabat ni sebagai orang awam? Saya nak tanya sahabat. Sahabat kenal saudara Syihab ni dah berapa lama? Saya tak kenal sangat pun sahabat. Ya, tapi pernah tengok dalam YouTube. Jadi, yalah, dalam media sosial ni kadang-kadang komen-komen yang dia orang buat ni tak tahu hujung pangkal kan, tapi komennya melebihi daripada apa yang sebenarnya kan? Kadang komennya daripada video yang satu klip kan, apa nama kehidupan, riwayat hidup Habib Omar ni apakah kita tahu. Jadi daripada insiden-insiden yang terasing atau insiden-insiden yang terpencil kita ambil kan, dan kita komen, padahal hakikatnya kita tak tahu daripada A sampai Z. Okey sahabat, saya nak tanya sahabat sebagai orang awam, kalau sahabat nak cari ilmu agama, sahabat akan cari guru agama, betul? Bukan ke dalam orang menyampaikan ilmu agama, sahabat lebih faham, sebab tu saya jemput sahabat. Orang yang nak menyampaikan ilmu agama ni, dia mesti akan sampai sesuai dengan keadaan orang yang nak disampaikan, betul? Takkanlah budak umur 5 tahun, kita terus ajar dia hadis. Orang yang boleh kita terus ajar hadis ni, orang yang ajaib lah, umur 5 tahun. Mungkin orang-orang macam orang di Hadramaut Tarim tu boleh lah. Tapi kalau budak-budak ni mungkin dia baru bermula dengan Quran. Betul sahabat? Ada peringkat-peringkat dia, betul sahabat? Kan? Sebab itu dalam pelajaran pun sama. Dia ada peringkat daripada sarjana, pergi diploma, pergi kepada master, pergi kepada PhD. Betul tak sahabat? Adakah boleh terus-terus orang awam terus dapat satu kefahaman yang terus macam ni? Terus boleh kita pamerkan tentang ulama ni sebagai apa komen sahabat pasal ni? Saya tak berapa saya nak tahu apa sebenarnya sebagai orang awam ni. Macam mana sahabat? Kalau buat macam tu menambahkan apa orang kata orang jadi lebih
lebih confused lah sahabat kan. Jadi kalau selama ni kita dah anggap ulama ini ulama yang antara yang terbaik kan, tiba-tiba ada orang pergi cakap benda-benda yang dia buat tak baik kan. Jadi kita sebagai orang awam sahabat akan terpalit dalam minda kita ni sahabat, betul ke dia ni kan, apa nama ni buat benda-benda macam ni kan. Padahal kalau kita nak kaji betul-betul kan, mesti tengok full video sahabat. Betul. Kalau video yang sekerat-sekerat ni, kalau saya tengok kali pertama video yang sahabat tunjuk kan, saya punya dalam fikiran saya, ini bukan dia solat, dia datang tu nak, orang kata nak sedia untuk solat diri, mungkin nak kaji balik ayat-ayat apa yang dia nak baca dalam Quran, dalam solat dia kan, dan kita interpret melalui angle yang lain. Dia kata dia solat macam ni kan. Saya kurang nak boleh terima lah sahabat kalau saya tak tahu. Sahabat rasa cara dia kurang ajar ke tak kurang ajar kalau tentang ulama? Dah tentulah sahabat, sebab kita ni ini ulama, antara ulama yang terbesar sahabat, ulama yang banyak jasa dia sahabat kan. Tiba-tiba kita pergi buat macam ni kan, tak patutlah sahabat kan. Kita tak boleh buat benda macam ni. Walaupun kalau ada benda-benda yang betul dia buat tak kena ke apa kan, kita tak boleh sebarkan sahabat. Betul. Kan, itu aib. Kalau ada betul, aib. Sahabat, betul. Kalau kita nak buka aib kan, Allahu Akbar sahabat. Aib kita tu lagi banyak sahabat. Sahabat, saya di Persatuan pun ada kes-kes yang hari-hari ada kes. Hari-hari ada kes. Kalau kita lihat, kita tidak selalu kita buat live sekarang. Kita tak selalu kita akan keluar konten dekat YouTube. Kenapa? Ada kes yang kita sebarkan kepada publik kerana dia menyebabkan orang ramai. Contohnya, satu orang ni telah menipu 1000 orang. Kalau kita tak pamerkan dia punya kegiatan, maka kita akan bermasalah. Itu pun kita tutup wajah dia. Betul? Kawan, kita tutup wajah dia, tak nak memperlihat wajah dia. Boleh nampak sama-sama saja. Ini kan secara terang-terangan kita letak secara terbuka Habib Omar punya wajah, dengan sebenarnya kita mencari, saya nampak dia lebih mencari-cari kesalahan. Macam sahabat sebut tadi. Boleh jadi dia sedang buat persiapan. Okey, katalah dia tengah sebelum masuk soft, tengah buka Quran ke, tengah tengok Quran melalui handphone, kemungkinan matanya kurang jelas. Biasanya pakai Quran, tapi hari tu kena pakai handphone. Sebab saya pernah pergi ke Tarim. Habib Omar kalau solat, dia ada satu Quran yang besar di depannya. Dan satu malam, 3 rakaat termasuk witir, tarawih di Tarim, Habib Omar akan baca lebih kurang dalam 2 juz. 2 juz saya sahabat. Itu hanya di dalam satu masjid. Dan dia berpusing-pusing sehingga kepada subuh, barulah berhenti. Dan saya difahamkan solat hampir 100 rakaat yang saya difahamkan lah. Jadi saya yang ikut 23 rakaat pun sahabat dah bengkok dah. Jadi macam mana seorang sosok yang kita anggap orang yang menjadi guru kita, seperti bapa kita, seperti menunjukkan tunjuk jalan pada kita, yang menunjukkan kita perbuatan yang baik, menjadi orang yang kita cintai, tiba-tiba dia kena kata macam tu. Macam mak ayah kita sahabat. Kalau mak ayah kita kena kutuk sahabat, mak ayah kita punya maslahat dibincang kepada publik sahabat, apa perasaan kita sahabat? Sedangkan kita lihat sendiri ketika Habib Omar, saya pergi di hotel di Palma, ada buat baru-baru ni, orang-orang yang bertanyakan soalan kepada dia, ada yang golongan transgender, ada yang tanya soalan yang datang daripada dunia yang berbeza, tetapi Habib Omar menjawab dengan khidmah sahabat. Maksudnya Tuan Guru Habib Omar ni, dia tidak menjawab secara okey, engkau ni transgender ni memang confirm masuk neraka, contoh. Tidak dijawab dengan begitu. Menunjukkan Habib Omar ni adalah orang yang sangat menjaga-jaga kata-katanya, walaupun orang-orang yang ditanya itu mungkin termasuk diri saya, orang yang melakukan kesalahan, tetap dia menjaga hati, bercakap dengan hikmah. Sebab itu bila perbualan tentang Habib Omar ni dicakap kepada publik, dia sebenarnya menyakitkan kita tau. Jadi sebenarnya saya memang beri amaran lah, sahabat, kepada Syihab ini supaya carilah topik yang lain, berilah pendedahan yang baik kepada masyarakat, bincanglah cara tertib-tertib yang terbaik, bukan mengambil sosok individu ini untuk dibincangkan, bukan ambil ulama ini dibincangkan, jangan ambil Yusof Hazmi dibincangkan berbalik, jangan ambil ustaz ni dibincang. Untuk apa? Kalau nak berbahas untuk gerbang ilmu yang lebih besar, boleh, tapi berbincanglah dengan orang yang arif. Orang arif berjumpa dengan orang arif. Kalau awak orang arif, jumpa dengan orang yang arif, bukannya berdebat dengan orang awam. Sekarang ni awak buka ruang kepada orang awam untuk masuk dalam dunia debat ini. Jadi bagi saya itu adalah satu perbuatan yang kurang sopan, dan saya rasa kurang hajar, dan benda ini perlu dihentikan dengan segera. Dan saya nak dengan segera mungkin kita buka ruang ni, pejabat Wisma Semboyan Malaysia datang sini, kita berbincang secara tertutup dan kita selesaikan
tentang perkara ini dengan baik. Kerana apa? Saya difahamkan ramai sangat masyarakat sedang marah dan kita khawatir ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kita khawatir, dah ada juga kita tengok video-video yang orang ambil dia ketika dia berada di surau. Ada kadang-kadang anak dia ada di sebelah. Anak nanti benda-benda ini yang kita risau, benda ini akan menjadi pasal dia macam ni. Bukan pengikut Habib Omar fanatik atau taksub, bukan. Tapi kadang-kadang orang awam yang baru nak dekati Islam, contohnya sahabat baru keluar penjara, baru lepas buat jenayah sebagainya, baru keluar penjara, terkesan nak bantu, nak jaga ulama sebagainya, mereka ini yang akan mengambil tindakan yang tersendiri. Ini yang menjadi khawatir saya tentang perkara ini. Jadi sebab itu sahabat, cuma saya nak tanya kepada sahabat lah, apakah sebenarnya sahabat ni orang yang saya kira orang yang lebih banyak pengalaman melalui proses-proses hidup ni. Kepada orang muda macam Syihab ni, sebenarnya apa yang sebenarnya boleh diberi nasihat kepada dia? Mungkin saya ni tak layak nak nasihat dia, tapi sahabat mungkin orang yang lebih tua. Kita cerita orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Maksudnya kalau nak ikut usia ni, orang yang berpengalaman, apa sebenarnya perlu dilakukan kepada orang yang berilmu macam dia ni? Sebab saya dengar dia belajar sampai di Mesir, di Al-Azhar. Saya difahamkanlah ketika anak saya singgah di Mesir, dapatlah pergi ke dalam satu maulid dipimpin oleh Habib Ali Al-Jufri di Mesir. Anak saya ada keluar sekejap. Saya tengok akhlak mereka yang duduk dengan akhlak baik ni luar biasa baiknya sahabat. Meraihkan, tak kenal pun anak saya, tapi raihkan anak saya dekat sana, orang luar. Takkanlah belajar ke Al-Azhar sahabat. Macam ni perangainya, maksudnya tak adalah, maksud saya tak kena dengan ilmu, dengan adab dia tu berbeza lah. Apa sebenarnya sahabat? Saya tak sukalah kalau orang kata benda isu ni jadi satu lagaan sahabat. Ya betul. Orang ni hentam orang ni. Betul. Kan, betul. Orang ni kata orang ni kan. Jadi bila jadi begitu sahabat, contohnya macam kata benda-benda yang tak baik pada ulama kita. Betul. Kan, padahal ulama kita ni itulah tempat untuk kita menimba ilmu, salah satu cara dia kan. Jadi kalau macam sahabat katalah, kalau kita yang baru-baru mula ni, kita kali pertama mungkin kita buka social media ni, itulah keluar dalam algoritma tu Habib Umar bagi ceramah ke apa, dan kita jadi ikutan dia. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni mengatakan Habib Umar ni pula tak betul kan. Ini akan menambahkan kita punya confuse lah dalam kepala kita sahabat, terutama kita yang baru-baru nak belajar lah sahabat. Itu saja sahabat. Betul. Dia beri keliru pada orang awam. Betul. Itulah saya nak beritahu kepada Syihab ni, supaya hari ini saya masih membuka ruang untuk berjumpa. Tapi bukanlah dekat rumah awak. Janganlah jadi macam kanak-kanak. Nak jumpa kat rumah pasal apa? Ni bukan hari raya. Ke nak jemput saya pergi hari raya haji? Jumpalah secara ni. Dan jumpa tujuannya apa? Just untuk berdamai. Saya okey. Tapi jangan buat benda ini menjadi kekeliruan lagi kepada publik. Takkanlah kita nak bincang isu ni dekat YouTube. Dia ada kata, bang boleh tak? Dia ada hantar mesej dekat saya, bang boleh tak kita selesaikan benda ini melalui YouTube? Maksudnya di channel YouTube lah. 10 minit dia bercakap, 10 minit saya bercakap, 10 minit dia bercakap, 10 minit. Macam itulah. Sampailah kepada penggulungan, dia 5 minit, saya 5 minit. Mana debat lah tu. Debat lah. Jadi saya cakap dengan dia, kalau nak debat, saya mana ngerti perdebatan pasal ni. Saya cuma nak beritahu dengan awak supaya berhentilah komen kepada orang dan buka ruang kepada umum. Itu saja. Kalau nak suruh debat, awak pergilah cari orang yang awak layak untuk debat. Saya bukan debat. Cuma kalau nak masuk ring boleh. Saya boleh juga sikit-sikit kan. Macam, boleh lah macam sikit boleh sahabat kan. Tapi kalau kuat sangat macam Syihab ni pun, saya pun takut juga kena pakai wasit dan sebagainya kan. Sebab saya pun tak mampu nak berlawan dengan orang yang sekuat macam ni. Tapi kalau nak ajak debat, saya bukan orang yang perlu debat. Sebab tu dia ajak saya jumpa dekat YouTube semua dah macam budak-budak saya rasa. Jadi saya rasa tak perlu nak jumpa di dalam YouTube. Kita jumpalah secara berdepan dan selesaikan benda ni. Dan kalau saya salah, saya juga minta maaf. Mudah saja. Cuma saya nak dia duduk berdepan untuk menyelesaikan maslahat yang sedang merungkai kepada masyarakat ini yang dah jadi keliru pasal dia. Jadi berhenti. Saya rasa sudah berhenti. Dan saya buka ruang, jadi boleh berhubung dengan sekretariat saya ataupun berhubung melalui DM saya melalui IG. Saya menjamin tidak ada berlaku sebarang kekasaran, tidak akan berlaku sebarang pukul-memukul. Tak ada. Kita jumpa di pejabat secara official, kita akan bincang, disaksikan dengan kamera yang akan direkod. Supaya kita pun tak nak dia kata dia datang sini dia kena pukul. Jadi kita rekod. Jadi sebab ada yang dia cakap kat statement pun dia tak mengaku. Dia kata dia tak perli Habib Umar. Dia kata dia tak kata Habib Umar. Tapi yang sebut-sebut ni semua pasal Habib Umar. Sebab itu saya malah nak cerita panjang. Jadi saya tunggu awak pada masa yang terdekat. Sebab jangan sampai orang awam yang pergi jumpa pada awak lah.
Itu saya doa supaya tak begitulah. Okeylah, saya bersetujulah bila awak cakap kalau dari segi adab saya perlu datang jumpa awak. Okey, semua saya ikut. Saya akan datang jumpa awak. Kalau dari segi adab awak kata saya kalau orang yang nak berjumpa nak minta nasihat, saya rasa awak tak faham tentang bahasa reverse psychology lah. Bila saya kata saya nak datang jumpa awak untuk minta nasihat tu, awak faham lah sebenarnya saya sedang marah. Saya sedang marah dan saya nak awak hentikan perkara ni segera. Tapi awak ambil bulat-bulat tu, konon-kononnya awak boleh menasihati saya. Okeylah, alhamdulillah. Tak apalah. Saya ambil awak orang yang boleh menasihati saya sebab saya kurang ilmu. Tapi sekarang ni jom kita berjumpa dengan kadar yang segera. Jadi insya-Allah saya beri peluang kepada awak, kita berhubung melalui DM, melalui IG ataupun kontak hotline number, kita bincang. Saya akan jamin tak ada perkara apa-apa yang berlaku yang tidak diingini. Jadi itu saja. Jadi insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.